Ibadah kurban ini masanya pada hari Aidil Adha dan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang mana pada hari-hari itu diharamkan kita berpuasa, kerana hari itu hari umat Islam bergembira. Masa melaksanakan ibadah kurban ini sesudah selesainya salat dan khutbah hari raya. Kalau sekiranya dilakukan penyembelihan kurban sebelum salat hari raya, maka penyembelihan itu adalah penyembelihan biasa. Tapi bila penyembelihan itu dilakukan sesudah salat dan khutbah, maka mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum melakukan ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad. Bila korban yang kita lakukan adalah kerana melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah kaum muslimin, maka dagingnya itu harus dimakan oleh orang yang berkorban, dan sebahagian besarnya diberi kepada fakir miskin. Yang lebih utama, semua sekali diberi kepada orang yang berhajat, fakir miskin. Kita tak makan, tapi apa yang diberitahu akan diambil sebahagian, dimasak untuk dimakan bersama-sama dengan para jemaah. Jadi itu tidak menjadi kesalahannya. Tapi kalau korban itu dinadarkan, korban nazar, maka dagingnya walau sedikit pun tak boleh dimakan. Saya percaya tuan-tuan di sini tidak ada korban nazar ya. Jadi korban sunnah saja, maka bolehlah daging itu dimakan. Sunnah-sunnah ketiga menyembelih binatang korban. Ini orang yang nak sembelih korban, hendaklah dia bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan selawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian berdoa agar ibadah korban itu diterima oleh Allah. Dan orang yang menyembelih ini disunatkan meletakkan tapak kakinya di leher binatang yang nak dikorbankan. Saya bangkitkan perkara ini sebab sebenarnya ada keterangan yang saya nak sampaikan, yaitu hadis dari Nabi, tapi kerana masa tak mengizinkan, saya tak sebutkan keterangan ini ya. Yang mana secara ringkasnya Nabi SAW ketika nak melakukan penyembelihan kibas, Rasul SAW meletakkan telapak kakinya di leher binatang itu dan sembelih. Jadi ini adalah sunnah. Dan orang yang nak buat korban ini disunnahkan tidak memotong kuku dan memotong rambut daripada 1 Zulhijjah sampai binatang korban itu disembelih. Barulah dia boleh bergunting ataupun memotong kuku. Ini sunnah. Jadi kalau nak berhias sebelum 1 Zulhijjah itu cukuplah. Kalau tidak, nanti tak teratur pula. Tapi tak apalah kerana sunnah. Korban itu adalah sunnah dilakukan pada tiap-tiap tahun. Dan orang yang berkemampuan yang tidak buat korban amat tidak disukai oleh Rasul. Nah, dalam hal ini saya terangkanlah, yang mana Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kama qala, yang artinya barang siapa yang berkemampuan untuk buat ibadah korban tetapi tidak melakukan, maka janganlah dekat di tempat sembahyang aku. Itulah kemarahan, kemurkaan Nabi kepada umatnya yang tidak buat ibadah korban sedangkan dia berkemampuan. Kerana ibadah korban ini adalah satu ibadah yang sangat mulia, yang sangat utama dilakukan pada hari nahar. Hari nahar, apakah ibadah yang paling utama? Korban. Tidak ada ibadah lain lebih utama daripada ibadah korban. Bukan korban tahu, binatang korban seperti unta, lembu dan kerbau boleh dikongsi oleh 7 orang. Boleh dikongsi oleh 7 orang. Dan tidak semestinya 1 ekor lembu itu semuanya adalah orang-orang yang berkorban. Boleh bercampur. Orang yang korban nazar, orang yang korban biasa sunnah,
orang yang melakukan akikah boleh berkongsi lembu yang sama. Jangan kata, oh ini lembu korban yang akikah tak boleh masuk kat sini. Tidak. Boleh berkongsi sama. Bahkan orang yang tak nak buat korban tapi dia nak daging lembu, dia kata saya nak satu bahagian, saya tak buat korban tak apa-apa, saya nak satu bahagian saja. Kemudian setelah dilakukan penyembelihan korban, dibagi 7, satu bahagian tu diambil semua sekali. Itu bolehlah. Kerana apa? Kerana dia tidak melakukan ibadah korban, dia tidak daging daripada penyembelihan itu. Jadi janganlah tuan-tuan bersangkaan yang daging lembu yang nak dibuat korban itu hanya khusus untuk orang yang berkorban. Boleh masuk akikah, boleh masuk apa saja, sebab niat itu kembali kepada masing-masing. Manakala akikah bagi anak atau bayi yang baru lahir, sunatnya melakukan akikah ini pada hari yang ke-7. Kelahiran bayi pada hari ke-7 sunat melakukan akikah. Tapi kalau sekiranya sudah lewat 7 hari pun masih sunat melakukan akikah. Bahkan ulama menerangkan, kalau bayi itu meninggal sebelum 7 hari, bayi itu meninggal sesudah 7 hari sedangkan belum diakikahkan, masih sunat lagi melakukan akikah terhadap bayi itu. Tapi bagi keluarga yang tak berkemampuan nak melakukan akikah kepada anaknya, sampai anaknya dewasa pun belum mampu, bila anak itu dah dewasa, dah ada kemampuan bekerja sendiri, anak itu boleh akikah untuk dirinya sendiri. Jadi maknanya bila sudah balik, dah ada kemampuan, maka tanggungjawab akikah itu jatuh kepada dirinya. Tapi masa dia kecil, tanggungjawab kepada ibu, kepada bapa dan walinya, iaitu datuknya. Tapi kalau dia tak berkemampuan, macam mana melakukan akikah tersebut. Dan akikah ini bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi kalau sekiranya penyembelihan lembu, 2 bahagian lembu lah dia kena ambil, 2 bahagian lembu. Kalau anak perempuan 1 bahagian lembu. Jadi itulah yang berkaitan berkenaan dengan korban dan akikah. Dan apakah perbezaan antara korban dan akikah ini? Perbezaan antara korban dan akikah ini ialah korban hanya boleh dilakukan dalam hari nahar, pada hari nahar dan hari tasyrik sahaja. Hukumnya sunat muakkad bagi orang yang bikin haji dan orang yang tidak buat haji. Masih sunat melakukan, kerana ini ibadah yang paling utama. Tidak boleh melakukan korban melainkan sesudah selesainya salat hari raya Idul Adha berserta dengan sembahyang dengan khutbahnya. Dan tidak boleh atau tidak dikira sebagai korban kalau sudah tenggelam matahari pada hari tasyrik yang ketiga, iaitu 13 Dzulhijjah. Jadi masanya ada tertentu 10, 11, 12, 13. Habis 13 nak bikin korban, tunggu tahun depan kalau umur sampai. Manakala akikah sepanjang masa. Lahir anak bulan ini bikin akikah. Lahir anak bulan depan bikin akikah. Masalah